Satu rangkaian baru ditubuhkan untuk meneliti pelaksanaan pampasan kecederaan di tempat kerja bagi para pekerja platform. Ini menyusuli saranan-saranan jawatan kuasa penasihat bagi pekerja platform pada November lalu demi memastikan para pekerja menerima pampasan kecederaan yang lebih baik. Saranan-saranan itu dijangka diperkenalkan seawal lewat tahun depan. Going forward, mandatory work injury compensation insurance to be provided by platform companies will give you better financial security if you are injured at work. For instance, the insurance will provide for medical expenses, income loss compensation for permanent incapacity or death at the same level and at the same scope as employees. Rangkaian pampasan kecederaan tempat kerja bagi pekerja platform atau PWIN melibatkan syarikat-syarikat, pihak insurans dan rakan-rakan tiga pihak. Mereka akan meliti isu-isu seperti proses membuat aduan mengenai kecederaan di tempat kerja serta bagaimana untuk menentukan pendapatan para pekerja platform bagi mengira pampasan kehilangan pendapatan. Saranan-saranan lain termasuk caruman tabung simpanan pekerja CPF oleh para pekerja dan syarikat-syarikat platform serta melakarkan rangka kerja undang-undang untuk lebih mewakili kepentingan golongan pekerja tersebut. Pemerintah akan terus mengukuhkan lagi akses digital dengan menjadikan skim-skim bantuan lebih mudah dan fleksibel. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo menganggapnya sebagai salah satu cara Singapura dapat menjadi lebih inklusif dari segi digital. Cik Teo berkata demikian di sebuah sesi pelibatan masyarakat melakar hala tuju Singapura bersama pihak berkepentingan seperti badan-badan bantu diri dan agensi perkhidmatan sosial. Dia berkata perkongsian antara pemerintah dan rakan-rakan kongsinya perlu dikukuhkan lagi agar dapat membantu mereka yang memerlukan bantuan dengan lebih baik. Cik Teo turut menyentuh tentang perlunya melatih individu-individu dalam kemahiran teknika yang bermanfaat untuk mereka. We have to look at it from their point of view, what it does for them, rather than what we imagine, will be a need. I think that's a very powerful, takeaway and can radically transform the way in which we organize, our services, to enable more of our citizens to be confident and to acquire more skills that will enable them to succeed in the digital age. Bank Pusat Brunei dan Singapura sedang memperdalam lagi kerjasama dalam penyediaan perbankan dan insurans. Ini sebahagian daripada matlamat satu perjanjian antara kedua-dua bank pusat itu. Semasa satu perbincangan meja bunda dua hala yang diadakan buat kali keempat, kedua-dua bank juga mengesahkan lagi hubungan erat mereka. Pertukaran maklumat dan pemeriksaan rentas sempadan di lapangan antara kedua-dua bank pusat itu akan memudahkan lagi pengawasan keuangan yang berkesan. Para pegawai dari kedua-dua bank pusat ini juga bertukar-tukar pandangan tentang perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, pelbagai isu lain termasuk kerjasama dalam keuangan mampan, perkembangan dalam mata wang digital dan juga pembayaran rentas sempadan juga dibincangkan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong dijangka memperkenalkan dua rang undang-undang pemerintah dengan membentangkan pindaan kepada pilihan raya Presiden apabila Parlimen bersidang Isnin depan. Ini sedang pilihan raya Presiden perlu diadakan menjelang 13 September ini dengan penggal Presiden Halimah Yacob tamat September ini. Kesemuanya, 5 rang undang-undang akan diperkenalkan nanti termasuk rang undang-undang pindaan pilihan raya Presiden dan rang undang-undang pindaan pilihan raya Parlimen. Selain itu, isu kemampuan memiliki perumahan awam juga akan dibahaskan Parlimen minggu depan. Mengenai kos perumahan awam, Menteri Pembangunan Negara akan menyokong komitmen pemerintah terhadap dua objektif. Pertama, memastikan agar harga perumahan awam kekal berpatutan dan perumahan mudah diakses. Kedua, melindungi kepentingan generasi sekarang dan akan datang. Dua anggota Parlimen tanpa kawasan undi juga sudah memfailkan usul bahawa usaha yang ada tidak mencukupi, terutama sekali dengan kenaikan harga flat HDB baru-baru ini. 17 pertanyaan Parlimen difailkan berhubung kes rasuah Keppel Offshore dan Marine, sementara isu angka edaran SPH Media Trust yang ditokok tambah juga mendapat 17 pertanyaan Parlimen.
Turut serta dalam agenda adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT di dalam bilik darjah. Para peniaga runcit mendapat rangsangan musim perayaan pada akhir tahun lalu dengan lebih banyak urus niaga dicatat. Jabatan Perangkaan hari ini menyatakan kadar jualan runcit Singapura bagi Disember berkembang lebih pantas meningkat 7.4% berbanding pertumbuhan 6.2% pada bulan November. Penjualan kereta bagaimanapun merosot lebih 10% dengan pemerolehan di stesen-stesen minyak juga jatuh hampir 7%. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula, permintaan lebih kukuh bagi penganjuran acara dan catering penerbangan turut membantu memacu industri itu. Dengan kelonggaran sekatan COVID-19, permintaan untuk perkhidmatan sedemikian meningkat kira-kira 14%. Bahagian catering makanan menyaksikan penumbuhan tertinggi iaitu sekitar 116%. Persatuan Pengguna Singapura KASE menyatakan para pengguna kerugian lebih $645,000 dalam bentuk bayar dahulu. Ini setelah sebilangan perniagaan khususnya dari industri kecantikan dan pelancongan gulung tikar secara mendadak tahun lalu. KASE menambah jumlah kerugian itu peningkatan 24% berbanding $520,000 yang dilaporkan tahun 2021. Kerugian dalam industri kecantikan membentuk 44% daripada jumlah keseluruhan iaitu lebih $285,000. Kes-kes berkenaan termasuk para pelanggan yang tidak mendapat pampasan bagi pakej yang sudah dibayar di salon kecantikan, klinik estetik dan spa. Kerugian dalam industri pelancongan pula membentuk lebih $141,000 atau 22%. Ini disebabkan penutupan mengejut agensi pelancongan serta pembatalan tempahan awal penerbangan dan perbelanjaan hotel akibat pandemik COVID-19. KASE mengulangi gesaannya agar pemerintah menimbangkan langkah mewajibkan pelindungan pra-pembayaran bagi industri yang memerlukan jumlah pembayaran awal yang tinggi. Tiada ikat jamin bagi Muhammad Faizal Muhammad Arif yang dituduh menahan seorang wanita dengan sebilah pisau di Yishun pada bulan lalu. Faizal berusia 42 tahun didapati berada dalam keadaan psikosis ketika itu kerana mengambil dada. Hakim berkata kesalahan yang dituduh ke atasnya adalah serius, ada risiko ia berulang selain soal keselamatan awam. Faizal dikatakan berbual seorang diri dan dalam keadaan tidak waras semasa ditangkap. Menurut laporan Institut Kesihatan Mental IMH, ia bukti psikosis yang dialaminya akibat pengambilan dada. Dia juga ada sejarah pengambilan dada sejak 1998. Sebagai respons kepada laporan IMH itu, Faizal mendakwa ada orang mungkin membubuh dada ke dalam minumannya. Dia juga mengaku banyak minum minuman keras kerana tekanan dan ada masalah dengan pasangannya. Faizal meminta mahkamah memberinya ikat jamin kerana dia tinggal di flat sewa dan bimbang flat itu akan dirampas daripadanya. Dalam sesi pendengaran sebelum ini, mahkamah memberi ikat jamin $15,000 untuk Faizal. Dan akhir sekali saudara, satu tarian baru disiarkan menerusi aplikasi media sosial TikTok demi meningkatkan lagi tahap kesedaran ramai tentang sektor jagaan masyarakat. Agensi Penjagaan Bersepadu AIC berharap langkah itu akan menggalak lebih ramai golongan muda untuk menimbangkan kerjaya dalam penjagaan warga emas. Ini dengan bantuan ikon TikTok tempatan Uncle Raymond yang mengambil langkah untuk meraihkan sumbangan mereka yang bertugas dalam sektor jagaan masyarakat. All community care staff. Let's go. I wanna dance right now for who? The unsung heroes of our hearts. Turut menunjukkan penghargaan mereka adalah selebriti-selebriti tempatan seperti Taufik Batisah.